record dulu. Ini saya datang ke office sebab saya tengok keadaan kalau saya buat dekat rumah saya memang agak mengecewakan, kadang-kadang dia agak sangkut-sangkut. Saya paksa rentas juga, tapi dah boleh rentas saja. Tapi tak rentas daerah. Okey. Jadi hari ini kita akan tengok satu lagi sambungan bahagian terakhir trigonometri kita sambung. Sebelum ni saya banyak buat revision, sekarang kita dah boleh sambung. Kita habiskan syllabus kita, ada lagi sikit ya, 2 lagi. Okey. Kemudian kita boleh buat revision hebat. Maksudnya lepas ni kita akan start pada awal balik. Bukan saya dah tak buat bab topikal, mungkin saya akan buat teknik menjawab soalan terus insya-Allah. Saya target mungkin selepas merdeka, kita kena merdeka dulu. Okey. Jadi hari ini kita tengok apa yang saya rancangkan untuk kamu lebih kurang. Okey, trigonometri latihan apa ni nama dia? Ekstensif. Latihan ekstensif Okey. First kita tengok soalan ni. Tengok. Kita buka dulu. Ke mana? Ya. Oh. Ke bawah. Okey. Latihan ekstensif. Kita tengok faham dulu ni. Baik macam biasa Okey, kamu boleh besarkan saya punya note dengan ni, dia side by side duduk. Okey. Boleh nampak ke? Dia tukar-tukar Okey. Kita tengok yang pertama, latihan ekstensif latih ekstensif. Tak ada latihan pelik. X. Tapi saya rasa semua ramai dah pernah buat soalan ni. Betul? Biasanya cikgu sekolah dah suruh buat dah bincang apa Kita bincang lagi insya-Allah. Nombor 1 supaya kamu tak lupa. Nyatakan hubungan setiap fungsi trigonometri yang berikut dengan sudut rujukan sepadan. Yang ini saya tak suka. Saya tak suka tak apa. Hubungan dengan apa? Sudut rujukan sepadan. A dia bagi kat situ tan 154. Okey, ada beberapa kaedah ada pelajar dia hafal terus, tapi saya menggunakan kaedah biasa. Langkah pertama kita kena tentukan kat mana 154 tu. Jadi kita akan tengok lebih kurang. Saya akan buat macam ni. Ini kosong, 90, 180, 270, patah balik sini akan jadi 360. Ini yang pertama kita buat. Kat mana 154 lebih kurang agak-agak. Okey, jadi kita tengok 154 duduk dekat antara 90 dengan 180. Tarik je. Situ. Kat mana sudut dia? Sini. Ini kita panggil 154 darjah lebih kurang. Okey. Jadi kat mana sudut rujukan? Apakah sudut rujukan sepadan? Sudut rujukan sepadan dia duduk mesti menghadap paksi mengufuk. Dia mesti menghadap paksi mengufuk. Maksudnya sama ada 180 atau kosong macam tu. Dekat sini namanya sudut rujukan sepadan. Sudut rujukan sepadan. Okey. Dia masuk. Okey, jadi berapa sudut rujukan dia? Secara logik kalau kita kira kat sini maksudnya 180 tolak dengan 154. Dapatlah kita punya sudut rujukan sepadan kita tu. Kalau kat sini berapa ni? 26, betul? 26 darjah. Okey. Dan yang seterusnya kita kena faham. Apa jadi untuk tan pada sukuan ini? Ini adalah sukuan kedua namanya Ini adalah sukuan pertama, ini sukuan kedua, ini sukuan ketiga dan ini sukuan keempat. Ini basic dia lah, satu-satu saya cerita. Okey. Jadi kat sini kalau kita tengok sifat tan kat sini adalah sukuan kedua negatif. Jadi kalau dia katanya nyatakan nilai hubungan dengan sudut sepadan, kita tulis kat sini tan 154 darjah sama dengan sifat tan pada sukuan kedua adalah negatif. Berapa sudut sepadan dia? 26. Jadi negatif tan 26. Itu jawapan kita. Ini yang kita panggil dia hubungan. Yang ini kadang-kadang nak cerita susah.
sikitlah cerita. Okey. Jadi cerita dalam bentuk gambaran semua, harap kamu boleh fahamlah sikit Okey. Cuba tengok nombor 2. Nombor 2. Soalan nombor 2 dia. Sin 234. Jom kita tengok. Bukan nombor 2, sorry. B, nombor 1 lagi Sin 234 darjah. Okey. Sama cerita dia, sama. Kita boleh buat lebih kurang. Teknik dia, kita bukan teknik ni laju sikit lah. Teknik dia. Okey, kat mana 234? 090 belum, 180 belum, 270 dah lebih. Dia maksudnya dia kat sini. Kalau kamu tengok saya buat kat mana, saya letak kat tengah sukan hati ke situ. Asalkan kita letak sukuan mana kena betul. Macam mana nak dapat 234? 234 macam ni. Sini ke sini. Untuk 234. Okey. Jadi kalau kita tengok kat sini, macam mana nak dapat sudut sepadan dia pula? Okey. Sudut sepadan kita. Kat mana sudut sepadan? Mesti menghadap paksi mengufuk atau paksi X lah kita panggil. Mesti menghadap paksi mengufuk. Jadi kat mana? Sini. Sini yang kita panggil dia sudut sepadan. Macam mana nak cari kat sini? Kat sini cerita dia kita cari, kita kena buat 234 tolak 180. Macam tu. Okey, nampak? Jadi kita akan dapat kat sini 234 tolak 180, kita akan dapat 54. Okey. Lagi sekali kamu tengok, sukuan berapa ni? 1, 2, 3. Sukuan ketiga, apa sifat sin? Pada sukuan ketiga, sin sifatnya apa? Negatif. Sin sifat dia negatif. Dah hafal belum? Sama dengan negatif sin 54. Ini kita punya hubungan dengan sudut sepadan. Okey. Bagi yang kalau tak hafal lagi, kamu kena hafal lah. Yang ni yang biasa ni tentang sukuan yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Sukuan pertama semua ataupun all positif. Sukuan kedua sin sahaja yang positif. Sukuan ketiga tan sahaja yang positif. Sukuan keempat cos sahaja yang positif. Semua suka tengok kartun. Okey? Boleh? Okey. Sekarang kita tengok satu lagi, C. Bila kamu dah buat benda ni sebenarnya, kalau kamu dah faham konsep buat lukisan ni, mungkin kamu dah boleh faham macam mana kita nak dapat nilai sepadan ni, hubungan dia. Contoh kat sini C. C saya tak buat dah benda ni. Kita kena faham cerita dia pula. C, cerita dia kata apa kata tu? Cos. Cos 314 saja. Okay, kamu tengok bila kita nak dapatkan sudut sepadan sebenarnya, yang pertama kamu kena cam dia. Ini berada pada sukuan mana. Kalau tak boleh nak cam, kena buat macam ni. Kalau dah cam, senang. Contoh ni kamu dah cam, oh ini sukuan keempat. Sebab dia lebih pada 270. Sukuan keempat. Bila sukuan keempat, cos kita positif ke negatif? Positif. Jadi ada perubahan dari simbol tak ada. Terus cos saja. Macam mana nak dapat sudut rujukan? Sudut rujukan dia mesti menghadap paksi X. Bila menghadap paksi X, ada dua orang kat sini. Cerita dia antara 0, 180, 360 seorang ni. Dan ini dekat dengan siapa? Dia dekat dengan 360. Jadi sudut rujukan kita kena ambil 360 tolak dia. Jadi kita akan dapat cos 360 tolak 314, kita akan dapat berapa ni? 46. 46 dapat jawapannya. Tapi kalau tak faham saya lagi suka buat gambar tu. Gambar tu lebih tepat menjelaskan dia, lebih senang kita faham. Bila kita buat gambaran ni, kita terus tahu kat sini dia dulu. 314. Jadi kita pusing sini, pusing dari sini. Pusing sampai sini. Ini adalah 314. Mana sudut rujukan sini? Sudut rujukan mesti sudut yang menghadap paksi X. Sebab tu kita akan dapat sini 360 tolak 314 tu. Nampak? Dapatlah kat sini 46 tu. Ini jadi jawapan macam ni. Ini kita faham macam mana kita nak dapat sudut sepadan daripada sudut yang diberikan. Boleh sebab tu kalau kamu tengok dia cerita pasal latihan ekstensif ni, kamu tengok dia cerita ni lebih kurang dia cerita pasal apa? Faham
faham. So kalau buat benda ni, faham benda ni, senang. Faham topik ni. Boleh macam biasalah kalau kamu ada apa nak tanya, tak faham, aku cakap sama. Kita tengok nombor 2 pula. Nombor 2, banyak ni. Saya pun nak laju pun takut kamu tak faham sangat nanti. Nak slow sangat pun susah juga. Kita bicara dengan hal itu orang. Tentukan nilai setiap sudut berikut berdasarkan sudut rujukan sepadan. Nilai. Nilai setiap sudut berikut. Okay, macam mana kita nak dapatkan nilai? Okay, A. Soalan A dia bagi kat situ adalah cos 116. Okay. Bila dia bagi nilai, apa maksud nilai? Nilai setiap sudut. Berdasarkan sudut rujukan sepadan. Nilai adalah benda yang kita kira dapat nisbah. Nilai itu namanya nilai. Benda yang kita kira, kita akan dapat nisbah dia, itu kita panggil nilai. Okay? Nilai kadang-kadang dalam bentuk sudut, kadang-kadang bentuk nisbah. Tapi benda ni, bila dia nak nilai, maksudnya yang kamu tekan kalkulator. Apa yang kamu dapat tekan kalkulator? Contoh, boleh tekan terus tak? Boleh. Tapi dia nak kita buat berdasarkan sudut rujukan sepadan. Dia nak. Nampak? Jadi kita kena dapatkan dulu sudut rujukan sepadan. Ini sama dengan kita buat lebih kurang macam tadi. Kat mana 116? 116 duduk dekat 0, 90 belum, 180 dah lebih sini. Ini adalah 116. Berapa sudut rujukan sepadan dia adalah sama dengan 180, jadi apa ni? 64. Jadi cos sukuan kedua negatif cos 64. Nampak? Negatif cos 64. Yang ini kita tekan kalkulator. Ambil kalkulator tekan. Saya ada kalkulator. Nak share kalkulator. Tadi kamu tekan kalkulator. Tengok. Apa dapat? Ambil 4 angka bererti. Okay. Kalau kita tekan kalkulator kat sini, kita akan dapat negatif cos 64. Kalkulator saya dia bagi balik jawapan tu. Aku tanya dia bagi balik. Jawapan dia cikgu negatif 0.4384. Okey. Negatif 0.4384. Saya silap tadi, saya tekan kalkulator saya. Saya tekan cos 64, dia bagi balik cos 64. Contoh je, rupanya saya tak tukar apa? Mod kepada degree. Saya tak perasan mod saya pakai red. Jadi tak ada kira, dia bagi balik. Tanya betul ke? Bagus kalkulator ni boleh sembang. Jadi mod kena pakai apa? Degree. Takut nanti tersalah mod, ambil jawapan. Okey. Pergi B. Betul Sapuan? Okey, betul B tan 211 darjah 38 minit. Wow. Kat sini kita tengok cerita dia. Buat kat sini Kat mana dia duduk? Anggaran kita kat situ dia duduk pada sukuan ketiga. Situ. Ini yang kita buat. Pusing. 21138. Semua sekali. Jadi sudut sepadan dia berapa? Sudut sepadan dia adalah 21138 tolak 180. Tolak 180. Jadi kita akan dapat kat sini berapa ni? 31 darjah 38 minit, betul? Okey. Jadi tangent pada sukuan ketiga. Tangent pada sukuan ketiga positif, jadi dia sama. Kita tekan kalkulator tan 31 darjah 38 minit. Macam mana nak tekan? Kita tekan kalkulator sini. Kita tekan macam tadi. Okey, tan 31 darjah ni datang. Nampak. Nak saya tunjuk. Okey. Ni. Tekan ni tam. Darjah 38 minit. Okey, ada setengah kalkulator, biasanya kalkulator biasa dia bulat semua bulat. Bulat semua bulat. Jadi dapat jawapan kita 61
Okey, 616 pun tak apa. 0.616 pun tak apa, tapi biasanya kita bagi jawapan dalam 4 angka berarti letak je lah kosong. Okey, kita faham cerita dia. Lepas tu, sekarang kita tengok C pula. C apa? Sin 305.6 darjah. Sin 305.6 darjah. Okey. Di kalkulator kamu kalau tekan kalkulator dapat terus jawapan, tak ada masalah. Boleh dapat terus jawapan. Okey. Ada setengah kalkulator dia bagi terus jawapan. Sekarang kita tengok kat sini adalah sama dengan dia duduk kat mana ni? Sukuan ke-4. Situ dia duduk. Sini dia duduk 305.6. Jadi macam mana dapat dia punya sudut sepadan dia? Kalau kat sini maksudnya apa? Kita ambil apa? 360 tolak dengan 306.5. Jadi 360 tolak dengan 305.6. Ya. Uish, 5 macam tu pula. 54.4. Okey. Sekarang sin sukuan ke-4. Sin sukuan ke-4 sifat dia adalah apa? Negatif. Sin sukuan ke-4. Jawapan kita sama dengan negatif sin 54.4. Okey. Tak ada masalah kamu tengok. Bila kamu tekan kalkulator, sama ada kamu tekan negatif sin. Tengok apa beza dia. Negatif sin 54.4. Kita akan dapat negatif 0.8131. Boleh tak tekan soalan tu terus? Kita cek tengok. Kita tekan terus sin 305.6. Nampak? Ada setengah kalkulator bagi terus jawapan. Sama. Dia dapat jawapan yang sama, tak ada masalah. Okey, boleh tekan terus. Cuma soalan ni kalau dia kata berdasarkan rujukan sepadan kena buat macam ni. Biasanya kertas 2 lah. Kalau kertas 1 tak payahlah buat kerja. Kan? Sebab apa? Kertas 1 dia bukan tahu jalan kerja pun, ambil lah ABC dia. Okey? Kita pergi terus nombor 3 pula. Boleh setakat ni boleh follow Okey, nombor 3 kat situ. Saya punya iPad ni ganggu nak tulis. Nombor 3, soalan dia kat sini dia tanya diberi tan theta sama dengan negatif 0.7265. Siapa belajar dalam yang dah belajar dalam apa AdMath, dia lagi best ni, 2 kali belajar Okey, theta is in between 0. Cakap putih lah. Aduh. Okey, lebih kurang. Hitung theta. Okey, langkah pertama. Apa langkah pertama? Langkah pertama, kita kena dapatkan dulu sudut sepadan. Nama dia. Sudut sepadan. Macam mana dapat sudut sepadan? Kalau macam ni pula, sudut sepadan dia, kita tekan kalkulator. Cuma tekan kalkulator, negatif positif tak termasuk. Negatif positif ni hanya menunjukkan sukuan mana. Nampak? Yang ini je kita ambil untuk tentukan sudut sepadan. Biasanya saya akan gunakan tangent A, contoh kat sini sama dengan 0.7265. Jadi A sama dengan tan negatif 1 shift tan 0.7265. Ambil kalkulator, tekan kat situ. Okey, shift tan. Saya tekan shift tan. Itu masukkan saja 0.7265. Okey, dapat 35.9998 tu ambil 36 lah. Kan? Ambil 36. Jadi jawapan kita kat sini sudut sepadan kita adalah 36 darjah. Okey. Langkah kedua, apa langkah kedua? Langkah kedua kat sini, kamu kena, tadi kita nak pakai belah sini. Sekarang kita pakai alamat ni pula. Tentukan sukuan. Tentukan sukuan. Maksudnya tan negatif. Kita buat. Ini maksudnya apa? Semua sin, tan, cos. Ini maksudnya tan kalau positif kat sini. Dengan sini positif.
Nampak? Jadi kalau tan negatif kat mana? Sini. Dengan sini adalah tan negatif. Jadi tan negatif duduk dekat sukuan kedua dan sukuan keempat. Jadi rujukan kita sukuan kedua dan sukuan keempat. Macam mana dapat theta? Theta simple je. Untuk sukuan kedua, formula kita theta sama dengan 180 tolak dengan kita punya sudut rujukan. Untuk sukuan keempat pula, theta sama dengan 360 tolak dengan sudut rujukan. Itu nampak. Apa sudut rujukan kita? 180 tolak 36, 360 tolak 36, kita akan dapat jawapan 144 darjah dan ada dua jawapan 324 darjah. Ini jawapan. Jadi langkah pertama tentukan sudut sepadan, kedua tentukan sukuan untuk mencari sudut. Okey? Ingat mereka, nanti kita jumpa lagi soalan ni, tak apa. Nombor 4, saya laju sikit. Kalau tak faham tanya terus. Kamu kalau pakai laptop senang, kamu tekan je space bar tu, kejap dia macam walkie-talkie. Kamu tekan space bar kejap, kamu cakap, lepas tu kamu lepas balik, dia senyap. Dia mute automatic, dia unmute sebentar namanya. Betul lebih kurang. Boleh test. Ada laptop boleh test. Okey. Nombor 4, lakar graf. Lakar graf Y sama dengan cos X. Untuk X berada di antara 90, 270. Dia suruh lakar graf tu je. Bagi X berada 90 sampai 270. Okey, jadi apa nak buat? Kita buat je graf biasa. Kat tepi dulu. Jangan buat yang utama, kita lakar ni. Kita buat lebih kurang pakai pensel je. Graf cos tarik. Macam tu. Graf penuh dia habis sampai 360. Tengah-tengah ni 180. Sini 90. Sini 270. Sekarang dia nak apa? Apa soalan nak? Dia nak daripada 90 sampai 270, mana jawapan kita sini je. Itu saja kita lukis. Nampak? Bukan perlu, kita tak perlu lukis semua, dia nak tu je. Kan? Tapi adakah perlu buat dia je? Tak. Kita buat paksi macam biasa. Nampak? Dan paksi kita biasanya dalam apa graf kita memang bahagikan kepada tangan dia contoh. Bahagi 4. Macam biasa bahagi 4. Kenapa bahagi 4? 90, 180, 270, 360. Bahagi je siap dah. 4. Cuma graf cos. Kat mana dia nak? Dia nak situ je. Kita pun buat lah. Buat yang kecil cantik. Letak je mana. Sini ke? Tak. Dah. Cukup. Lepas tu kena buat dia punya ni amplitude dia. Berapa? 1. Atas, bawah, negatif 1. Macam tu. Cukup lah ini. Jawapan kita letak bagi cantik. Ini apa dia pakai? Y. Y lah. Saya pakai apa? X. Letak X. Siap. Okey, itulah keadaan kita. Cuma nak bagi balance ni negatif 1, dia letaklah 1 kat mana? 2. Sebab tu saya pakai kertas belang-belang kan. Ini sebab saya nak kamu tengok macam mana keadaan kita buat dalam NZ. Macam inilah cerita dia lebih kurang. Okey? Boleh? Habis bahagian faham. Sekarang kita tengok bahagian kedua, mastery. Ini soalan dia kena gempak sikit lah. Dia tak bolehlah sama macam soalan atas. Tak ada cerita dia. Apa mastery-nya kalau soalan sama je. Dia ada lebih sikit. Nombor 5. Nombor 5 kata nyatakan nilai maksimum dan nilai minimum. Wow. Okey. Apa dia nak ni? Nilai maksimum dengan nilai minimum. Nilai maksimum dan nilai minimum. Okey.
Bagi yang biasa dengan saya, dia tahu lah kalau cikgu tulis banyak kali, cakap banyak kali, tengah fikir tu. Okey, tak apa. Jadi, apa cerita dia? Graf dia bagi adalah Y sama dengan 3 sin 2X tolak 1. Okey, antara 0 dengan 360. Maksudnya graf penuh. Graf penuh. Okey. Jadi dia hanya nak apa? Dia hanya nak minimum maksimum. Bila soalan nak minimum maksimum, fokus kamu hanyalah dekat amplitude. Amplitude ni yang tunjukkan kita tentang minimum atau maksimum. Okey. Dekat amplitude ni dah menunjukkan kita minimum maksimum, sebab amplitude menunjukkan dia paling tinggi, bawah, atas, bawah, atas, bawah. Okey. Jadi kat mana kita nak ambil dia punya nilai dia? Kalau kita nak boleh lukis graf, terbaik. Kalau lukis graf nampak terus. Contoh kalau lukis graf. Kalau lukis graf nampak terus. Tapi kadang-kadang tak sempat lukis graf. Sama tak boleh tengok. Nanti kita tunjuk. Okay. Bila lukis graf, yang pertama kita akan tengok graf kat sini dulu. Graf sin 2x. Bila graf sin 2x, maksudnya kena buat dua graf sin. Dua graf sin. Graf sin lebih kurang dua graf sin. Satu. Tapi kalau kamu tak ada setengah dia tak buat ni, dia dah faham. Dia faham tak payah buat ni, tak apa. Tapi ni saya cerita juga. Okey. Dua graf sin. Ini nama graf sin. Berapa amplitude asal dia? 3. Saya akan letak sini. 3, sini kosong, bawah ni negatif 3. Itu asal dia. Ujung 360. 180. Okey. Kemudian dia ada anjakan paradigma. Bukan. Anjakan paradigma cerita lain. Ini anjakan namanya. Anjakan vertical translation. Vertical translation, translate bahasa Melayu dia. Anjakan menegak. Bolehlah cerita, tak kisahlah. Okey. Lebih kurang. Anjakan menegak. Berapa anjakan dia? Tolak 1. Tolak 1 maksudnya setiap Y kita ni kena tolak 1. Ini akan jadi tinggal 2. Ini akan jadi negatif 1. Ini akan jadi negatif 4. Macam ni. Jadi kalau soalan tu nak suruh kita lukis lakar, kita hanya perlu ubah dia punya apa? Paksi. Paksi X kita sudah berubah. Nampak? Paksi X kita sudah berubah. Yang mana dia tak duduk kat sini dah, dia duduk kat sini. Dia kurang situlah sebab saya punya ni 1 sini, 3 sini. Lebih kurang. Kita ambil ya. Ini kosong. Graf dia lebih kurang macam tu. Ini tak penting. Yang penting untuk soalan ni adalah dia minta apa? Maksimum. Jadi maksimum kita sekarang siapa? 2. Jadi kita tulis ya. Nilai maksimum sama dengan 2. Minimum mana? Bawah. Nilai minimum sama dengan negatif 4. Okey? Cuma bila saya dah lukis ni, kamu faham cerita dia. Bila faham cerita, dah kalau jumpa sekali lagi soalan dalam exam, kalau soalan dia minta nilai maksimum dan minimum, tak payah lukis pun tak apa. Tak payah lukis pun tak apa. Sebab apa? Kita tengok amplitude. Kita tengok amplitude. Okey, contoh. Cara dia, amplitude kita, bila kita nampak 3, maksudnya nilai kita, maksimum asal adalah 3, minimum asal negatif 3. Itu amplitude asal. Bila kita ada ajakan vertikal, tolak 1 maksudnya setiap orang ni kena tolak 1. Jadi kita akan dapat 2 dengan negatif 4. Macam ni je cukup buat dalam exam. Bila dah faham. Kalau jumpa soalan dia, minimum maksimum. Dia tak, kalau dia tak suruh lukis graf, kalau dia suruh lukis graf, kena buatlah graf dia. Ini akan jadi maksimum. Ini akan jadi minimum. Macam tu. Okey, ini saya cerita penuh. Dalam exam kalau jumpa, tengok markah. Biasanya markah dia 3 je. 3 markah. Habis dahsyat lah. Kalau saya bagi 2 je sebab soalan senang. Tengok, kena faham. Macam mana kita nak dapatkan nama dia apa? Nilai minimum atau maksimum. Okey? Boleh Tengok nombor 6 lah. 6.
dalam rajah sebelah. Dia dah bagi rajah ni. Ada bagi rajah-rajah pula kan. Dulu kecil-kecil tu saya kalau nampak perkataan rajah tu, satu benda yang kalau otak je. Masa sekolah tu. Rajah je, rajah bro. Rajah je, rajah bro. Okay. Alpha, beta. Y and X. Dia bagi theta sama dengan 150 darjah dan alfa sama dengan beta. Wah. Buat hal. Kan? Jadi dia tanya cos alfa berapa. Okey. Bila dia bagi soalan macam ni, masalah pertama kita kena dapatkan sudut ni tak apa, dia senang. Bila dia kata theta ni adalah 150, kita tahulah garis lurus kita atasnya adalah 180. Jadi yang ini adalah sama dengan 180 tolak 150. Dapatlah jawapan dia 30. Di kat sini alfa kita adalah sama dengan 30 darjah dan beta pun sama dengan 30 darjah. Jangan beta lain tak cerita dia. Beta sini je banyak ni. Dia sama. Okay, sebab dia bagi tahu apa? Dia bagi tahu sama. Okay. Soalan dia tentukan cos alfa. Cos alfa. Okay. Cuma bila dia bagi tahu cos alfa, sebab alfa kita 30, ini biasanya 30 adalah melibatkan sudut istimewa. 30 biasanya melibatkan sudut istimewa. Ini bukan kamu kena jawab. Contohnya kamu ambil kalkulator, okey, kamu pun ambil kalkulator, kamu pun tekan. Betul kan? Tekan. Yang tadi. Okey. Kamu pun tekan cos 30. Kamu dapat jawapan 0.866. Kamu pun tulis 0.866. Nampak? Dah betul dah. Tak ada masalah. Tengok jawapan lain. Allah sudah. Sebab apa? Kadang-kadang jawapan dia bagi dalam bentuk set. Dalam bentuk punca kuasa, iaitu melibatkan sudut istimewa. Apa yang sudut istimewa? Sudut istimewa kat sini. Ini namanya sudut istimewa. Yang mana kalau 30 darjah, okay, formula yang kamu kena hafal adalah sin 30 darjah sama dengan 1/2. Ini kamu kena hafal. Bila 1/2 sin adalah apa? Opposite 1, hypotenuse 2. Okay. Bila kita pakai Pythagoras theorem, sini akan jadi punca kuasa 2, 2 kuasa 2 tolak 1. Jadi 3. Yang ni kamu kena hafal, ini kita panggil sudut istimewa. Ada 2 sudut istimewa. Satu lagi sudut istimewa kita panggil dia 45 darjah. Iaitu tan. Tan 45 sama dengan 1. Ini satu lagi sudut istimewa. Kalau tan maksudnya 1, 1, sini 2. Ini 45. Okey, 30 maksudnya kawan 30, satu lagi kalau dia minta 60 pun melibatkan sudut istimewa. Ini kita panggil sudut yang wajib pelajar ketahui. Sebab tu kalau kau tengok jawapan macam ni, kamu tengok jawapan belakang lain. Kenapa lain? Sebab dia bagi dalam bentuk cos 30. Cos maksudnya apa? Bersebelahan per hypotenuse. Macam ni dia bagi jawapan. So nilai dia sama. Ambil kalkulator tekan sama. Cuma mana lagi tepat? Macam biasa saya beritahu, pecahan lagi tepat berbanding perpuluhan sebab perpuluhan ni kita bundarkan. Okay? Boleh ke jawab macam ni? Boleh? Bagi saya boleh. Sebab apa? Soalan tak bagi tahu. Nampak? Dia tak bagi tahu. Dia tak bagi tahu dia nak bentuk dia tentukan nilai. Ini nilai. Ini nilai. Nilai ni dengan nilai ni adalah nilai sepadan. Cuma mana lagi tepat? Ni lagi tepat. Yang ini bundar. Tapi nilai dia boleh dikira nilai yang sama. Tak ada masalah. Cuma kena tahu macam mana. Jangan kamu tengok, alamak, saya buat macam ni, kawan namanya habis exam gaduh. Tak payah, jangan gaduh. Benda sama tak payah gaduh. Okay? B pula. Cikgu. Ya. Bukan sepatutnya kalau tu dia nak kos. Negatif. Jawapan belakang salah, cikgu. Jawapan buku dia tak ada negatif. Sorry, saya pun lupa. Betul Sapan, saya lupa. Dia nak kos, betul tak? Bila dia nak cos maksudnya sukuan kedua, kamu tegur saya teringat tu. Sukuan kedua maksudnya apa? Negatif. So dia kalau tak negatif
Lepas tu kalau kamu tekan kalkulator cos 30, kamu terus dapat negatif. Tengok. Cos cos 30 pula dia jadi cos yang asal cos asal 150. Negatif. Kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat negatif. Ini sebab dia adalah apa? Dia nak cos alfa, sebab alfa ni berada pada sukuan kedua, dia tak pasal. Jawapan belakang memang dia bagi apa jawapan belakang? Positif. Dia bagi positif. Positif dia salah. Dia patutnya dia kena betulkan kat situ. Okey, sebab dia berada pada sukuan kedua. Sama juga B. B dia minta tan beta. Tan beta sama juga kat sini, dia duduk dekat sukuan ketiga, tapi sukuan ketiga tan adalah positif, tak ada masalah kat sini. Tan 30. Dia positif juga. Yang ni kena tukar. Dia akan jadi negatif sepatutnya. Okey. Kat sini kalau kamu tengok tan 30, apakah tan 30? Berapakah tan 30? Tan 30 tengok kat sini. Tan maksudnya tentangan bahagi dengan bersebelahan. 1 per punca kuasa 3. Siaplah. Dapatlah jawapan kita. Okey. Dia ada sikit kesilapan tadi sebab apa? Saya pun silap. Dia tanya sebenarnya ada alfa, walaupun dia tanya untuk sudut alfa kat sini. Sudut alfa ni sebenarnya dia sudut duduk dekat sukuan kedua. Sukuan kedua. Okey. Boleh? Okey. Jom kita tengok kat sini. Tapi kadang-kadang ada juga sakuan. Saya rasa boleh jadi positif lah. Sebab apa? Sebab dia minta bukan theta tu, dia minta alfa. Okey. Cos alfa. Kenapa? Okey, tak apa. Saya pun bagi tahu saya ubah dia negatif tapi sebila saya ada second thought. Second thought tu contoh macam ni Soalan tu kita kena ingat alfa sebab ada theta, ada theta sebab. Sebab ada theta kat situ. Sebab tu saya bagi tahu second thought saya sebab ada theta. Okey. Bila dia bagi macam ni, soalan tanya kita adalah cos alfa bukan cos theta. Soalan tanya kita adalah cos alfa. Bila cos alfa, katakan soalan tu tak ada Cartesian plane, contoh macam ni, ini kita jadikan dia sebagai, ini namanya sudut cakar. Ini sudut tirus. Okey, ini saya nak bagi tahu ni bukan sebab kalau ikut saya memang saya tengok memang dia duduk pada sukuan kedua Tapi sebab jawapan belakang, sebab apa? Orang yang tulis buku teks ni dia jarang salah sebab disemak beberapa kali. Mungkin ada kesilapan kecil tapi jarang salah. Bila kita tengok kenapa jawapan kita lain dengan jawapan belakang, kita kena fikir balik kenapa. Mungkin jawapan dia kira macam ni. Dia kira dia nak alfa, jadi alfa tu adalah sudut dia 30. Jadi automatik dia nak cos 30, bukan cos theta, bukan cos 150. Jadi jawapan dia kalau ikut dia, yang dia nak mungkin alfa tu adalah 30, jadi jawapan kita positif. Kita ikut itu. Sebab saya tengok dia bagi jawapan macam tu, mungkin macam ni. Sebab dia bagi theta kat sini, dan alfa dan beta. Okey? Tapi kalau ikut kedudukan kat situ, memang sepatutnya dia ikut sukuan juga lah. Tapi kat sini, sebab jawapan belakang positif, mungkin dia anggap macam ni. Sekarang kita terima dulu yang ini. Sebab ikut jawapan belakang, kita terima yang ini dulu. Okey? Tapi tadi kita cerita tentang sukuan. Dengan anggapan bahawa orang yang tulis buku ni, dia dah buat banyak kali dah. Lepas dia buat, ada bos dia pula cek. Bos dia ada bos lagi cek. Bawa bos ada cek lagi. Bos dia ada bos dah bawa berapa tingkat cek, tak tahulah sebelum sampai print. Okey. Itu anggapan kita lah, kita ambil anggapan, kita ambil positif lah kat situ Maksudnya kita salah, buku betul. Okey. Kita pergi nombor 7. Nombor 7.
Rajah di sebelah menunjukkan sebatang kayu dengan panjang 8. Oh, ni gambar rajah. Dan kalau soalan ni keluar dalam exam kamu dan dia keluar gambar macam ni dalam exam kamu, kamu kalau kertas 2, kamu kena lukis semula lebih kurang. Macam ni lebih kurang. Maksudnya ni ada theta, ini ada 8, ini ada 6. Okay. Dan kalau kamu nampak segitiga bersudut tegak, jadi sebelum kita jawab soalan, sebelum kita baca, lengkapkan segitiga menggunakan Pythagoras theorem kalau nombor senang. Okay. Sepatutnya matematik dia akan bagi nombor yang menyebabkan nisbah Pythagoras theorem yang mudah. Contoh kat sini 6, 8, 10. Tapi bila kita letak salah cerita dia. Habis kan. 6, 8 bukan 10 sini kan. Yang ini dia guna apa ni? Ini adalah hypotenuse. Ini kita dapatkan dia adalah punca kuasa 8 kuasa 2 tolak dengan 6 kuasa 2. Jadi kita akan dapat punca kuasa 2 64 tolak 36. 28. Biar macam tu je cukup. Okey. Soalan dia minta apa? Jarak sin theta. Dia cerita banyak sangat sin theta. Okey. Bila sin theta, theta kita ni sudut dia apa? Sudut cakar. Okey. Kalau sudut macam ni dia tak ada paksi, dia ada 3 jenis sudut. Cerita sudut ni Yang pertama dalam ni. Ini namanya sudut tirus. Sudut tirus dia sama dengan sukan pertama sifat dia, iaitu semua positif. Kan? Dia juga adalah nama lain dia adalah sudut rujukan. Itu nama sudut tirus. Kalau dia letak sebelah sini besar ni, maksudnya namanya sudut cakar. Sudut cakar. Sifat dia seperti sukuan kedua, yang mana kat sini hanya sin saja yang positif. Okey, dan kita ada sudut satu lagi duduk kat bawah 2 orang ni. Kalau dia bagi besar, meja. Itu namanya kita sudut refleks. Yang ini jarang jumpa dalam exam. Jarang jumpa. Kalau jumpa ni kita tengok sudut refleks. Untuk yang ini sudut cakar. Sudut cakar pula sin kita, dia tak sin positif. Jadi jawapan dia tak ada masalah. Dia tetap positif. Cuma kita kena rujuk siapa? Kena tengok sudut rujukan untuk kira. Siapa sudut rujukan kita? Orang dalam. Macam tu. Sebab jadi sin kita adalah bertentangan bahagi dengan hipotenuse. Dapatlah jawapan kita punca kuasa 2 28 per dengan 8. Okey? Dapat macam ni, jangan seronok lagi. Belum habis cerita dia. Problem dia, bila kita dapat satu nombor dalam set, apa kita nak buat? Langkah pertama, kita kena cuba bahagi dengan nombor kuasa 2 sempurna. Untuk ringkaskan dia. Ada jawapan lain. Contoh 28, kita cek. 28, nombor kuasa 2 sempurna adalah 1, 4, 9, 25. Okey, agak-agak yang mana kita boleh cek? Ni tak payah kira lah. Ni. Kita cek dia. Ambil kalkulator. 28 bahagi 4. Dapat tepat 7. Nampak? Jadi kita kena ringkaskan. Dia akan jadi set ni. 28. Dia akan tukar jadi sama dengan set. Kat sini. 7 darab 4. Jadi ada setengah kalkulator dia bagi jawapan yang siap. Yang ini kita boleh pecahkan jadi set 7, set 4. Jadi kita akan dapat jawapan kita 2 set 7. Itu cara kita mengecikkan punca kuasa. Okey? Dan dia ada per 8 pula. Sebab tu 2 dengan 8 boleh potong. Mungkin kamu cek-cek jawapan, tengok jawapan belakang dia bagi punca kuasa 7 per 4. Kalau dia bagi macam ni lah. Kalau dia bagi point tak ada masalah. Ambil je point. Tak ada masalah. No problem. Okey? Cuba tengok jawapan kamu. Berapa jawapan dia bagi apa? Point. Dia bagi point. Cikgu. Dia bagi Dia point. bagi point. Betul tak? Kalau kita kira point.
lari sikit lah. Jawapan belakang 0.6613. Cikgu 0.6614. 0.6614. Okey, ini saya menggunakan apa? Set. Okey. Tapi kalau untuk kamu pakai point pun tak apa, tak ada masalah. Cuma yang penting kamu kena tahu macam mana kita dapat. Macam kita dapat nilai ni. Okey. Ini soalan nombor 7. Dia masih main kat situ kan? Main dekat mana? Dia main dekat sukuan. Dia main dekat sukuan. Okey. Kita pergi nombor 8 terus. Nombor 8. Masa tak banyak Okey, nombor 8 kat sini kita tengok. Lakarkan graf fungsi. Dia bagi y sama dengan 3 sin 2x tambah 1. Ini kita dah buat tadi lebih kurang. Cuma kat sini nak lakar cantik-cantik lah. Yang lakar cantik-cantik, saya cancel lah. Saya tak ada pensel. Jadi kamu kena anggap pen megah saya ni sebagai pensel. Okay? Sebab benda ni kita kena anggap boleh padam. Bila kita nak lakarkan graf, langkah pertama kita tengok dulu depan 3. Jadi 3 maksudnya kita kena bajet line-line bar kita ni, atas 3, bawah 3. Itu bajet. Okay. Ini pakai pensel semua. Saya yang pakai pen bagi kamu nampak. Pakai pensel dulu. Okay. Kemudian apa kita buat? Lepas kita tengok kat sini, kita tengok sini pula. Jadi kita kena buat apa? Graf sin 2 kali. Graf sin 2 kali. Okey? Jadi berapa bajet kita? Sampai ke 3. Kan? Jadi kita boleh bajet kalau nak bagi cantik lah. Nak bagi cantik, kita pakai ni. Baris dulu. Pakai baris dulu. Saya bajet kat situ. Tengok. Satu graf ada 4 sukuan. Jadi 90, 180, 270, 360 untuk satu graf. Dia nak 2 graf, kita buat sekali. 1, 2, 3, 4. Contoh lah kalau nak lakar dengan cantik. Okey. Kemudian graf sin kita tanda. Graf sin dia akan naik atas dulu dekat 3. Naik atas. Kemudian turun. Turun bawah terus. Dia naik balik. Okey, kemudian macam tu. Saya tanda je, lebih kurang. Okey. Kemudian saya akan buat graf sin. Graf sin boleh buat pakai pen terus ataupun pakai pensel 2B. Dah gelap. Sini naik. Turun. Oh, alamak. Terkembung. Dua graf sin. Tak cantik sangat. 2 graf sin. Ini saya tak tulis lagi. Ambil pensel dulu. Dah siap tu, baru saya letak kat sini. Ini 3. Ini kosong. Ini negatif 3. Ini semua warna merah pensel yang boleh padam. Okey. Kemudian dah siap benda ni semua, baru kita tengok. Tambah 1. Maksudnya, 3 ni akan bertukar menjadi 4. Kosong akan bertukar menjadi 1. Negatif 3 akan bertukar jadi negatif 2. Sebab apa? Semua tambah 1. Dan di manakah kosong berada? Kosong kita adalah bawah 1. Yang ni paksi yang sebenarnya. Baru saya gelapkan. Okey. Dah dapat tu baru kita tandakan. Sini 360. Dekat sini turun sini sikit 180. Nampak? Ini graf kita. Sini kosong, Y, sini X. Cuba perhatikan. Nampak? Kalau kamu tengok biasanya macam mana pun soalan dia akan bagi apa? Dia akan bagilah kamu kat mana. Dia akan bagi ni. Putu-putu ni merah-merah ni memang ada. Graf asal dia memang ada. Kita kena tunjuk ni. Gambar cantik macam mana itu terpulang kat kamu tu bang. Tapi yang ini jangan padam. Biar putus-putus. Okey? Ini contoh macam mana nak lakarkan graf kalau ada anjakan. Kalau ada anjakan. Yang ini
Dalam mat, dia lebih spesifik. Dalam mat, dia macam ni je, lebih kurang. Okey. Jadi saya harap pelajar boleh buat benda ni dalam exam nanti. Okey. Oh, saya tak gerakkan ni. Lupa pula benda ni boleh bergerak. Saya rasa kamu ada buku teks pun. Okey. Tengok. Nombor 9. Nombor 9 Nombor 9 dia bagi graf. Dia bagi graf nombor 9. Nombor 9 graf dia bagi adalah apa? Rajah menunjukkan graf fungsi trigonometri. A. Nyatakan fungsi trigonometri tersebut. Kita tengok graf pun kita tahu. Itu namanya apa? Graf sin. Tengok. Dia bagi graf. Satu graf. Satu graf sin dia bagi. Satu graf sin. Dan amplitude kita 1. Negatif 1. Okey, 180, 360. Jadi kita tahu graf kita adalah Y sama dengan sin X. Okey. Kemudian dia tanya tentukan nilai M. Tentukan nilai M. Macam mana kita tentukan nilai M? Nilai M ni dia macam ni. Dia koordinat. Koordinat tu adalah koordinat X. Ini M. Ini Y. Macam tu. Nampak? Jadi M siapa? M sudut. M adalah sudut. Kamu boleh substitutekan kat atas ni. Macam nak substitutekan? Kita substitutekan. Y kita ganti dengan Y. 0.5 sama dengan sin M. Macam mana dapat M? Kita pindahkan saja. So M, sin pindah sebelah akan jadi sin negatif 1, 0.5. Kamu tekan kalkulator, kamu dapat. Oleh sebab itu, M adalah sama dengan 30 darjah. Nampak? Macam tu je. Maksud, ini soalan ni favorite kalau dalam soalan apa? Soalan objektif. Favorite soalan tu. Okay? A. Kita ambil turut A apa tadi soalan A? Fungsi, okay, ni A, ni B Itu nombor 10. Saya pergi terus nombor 10. Terus. Tengok. Nombor 10. Rajah di sebelah menunjukkan graf pada skrin sebuah osiloskop apabila satu bekalan arus ulang alik disambungkan kepadanya. Okey. Dia ubah sikit bentuk dia sebab yang ini ada masa pula kat bawah ni. Dan graf dia bentuk dia adalah graf cos. Graf cos. Sini dia bagi 1.6, 1.2 saat. Okey. 0.4, ini 3, negatif 3. Apakah jenis fungsi trigo yang diwakili oleh graf itu? Apakah fungsi trigonometri ini? Bila ditanya apakah fungsi? Bukan graf, bukan fungsi graf tu. Apakah jenis fungsi trigonometri? Jenis fungsi trigonometri ada apa yang kita belajar? Ada sin, nama penuh dia sinus. Cosinus. Tangent. Ini tiga-tiga ni. Jadi kita tengok ini yang mana satu? Kita ambil ini adalah graf cos. Jadi kita tuliskan itu jawapan kita untuk A adalah cosinus. Ataupun cos saja pun dikira okey lah. Apa jenis fungsi? Ada pelajar dia buat Y sama dengan cos, penuh dia buat. Kalau penuh tu salah sebab apa? Dia tak letak amplitude. Dia kena graf kena penuh. Kalau nak bagi nama graf lain, ini dia kata fungsi apa? Nyatakan amplitude. Okey. Amplitude senang. Amplitude apa? Tinggi. Berapa tinggi dia? Daripada kita panggil dia apa ni? Paksi utama dia, berapa jarak dia? 3. Jadi dia punya amplitude adalah 3. Okey, kalau dia minta unit, bagi unit. Unit dia apa? Tengoklah apa cerita dia kat atas tu. Apa tu? Ampere. Okey, kalau bagi unit, cuba saya letak 3 dah betul dah. C. Nyatakan tempoh. Nyatakan tempoh. Okey.
Tempoh apa? Tempoh maksudnya daripada start habis satu graf. Tempoh satu graf tu apa tempoh? Tempoh dia adalah 1.6 sana. Satu graf. Itu kita punya tempoh. Boleh Okey. Tengok terus. Ni dia ubah ya, dia ubah dalam bentuk soalan dia sepatutnya. Cabar pula. Dia main cabar pula. Okey. Cabar soalan mencabar maksudnya aras tinggi lah. Tadi aras 1, aras 2, ini soalan aras 3 pula. Okey, ada gambar otak itu maksudnya kebat. Nombor 11. Satu heksagon sekata dilukis dalam satu bulatan unit. Itu gambar tu sebelah tu. Saya nak lukis semula pun bolehlah lebih kurang Okey. Lukis bulatan unit dulu. Tarik itu. Okey. Lebih kuranglah cantik pun cantik lah ni. Kan? Okey. Bulatan unit, apa maksud bulatan unit? Bulatan unit dia punya jejari dia satu. Lepas tu dia letak kat situ, kau tengok koordinat dia 1, 0. Jejari dia satu. Itu bulatan. Kalau kita tarik ini ke tempat ni, ini pun satu. Ni tarik ni. Ni ke mana-mana ni? Satu. Dia jadi macam tu. Semua satu, 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 satu. Panjang dia, semua satu, 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 satu. Ni satu, ni satu. Semua macam tu. Okey. Sekarang soalan dia kata, jika satu daripada bucu heksagon itu berada pada satu kosong, yes. Tentukan koordinat bucu A, B dan C. Ini A, ini B, ini C. Okey. Jadi macam mana kita nak buat? Langkah pertama, berapa sudut dia? Ni kena tahu. Heksagon. Heksagon, kena faham sifat heksagon. Heksagon. Ini saya lukis tak cantik, dia lukis cantik sikit. Bila kita bahagi betul-betul dia, kita akan dapat 6 orang. Bila 6 orang ni, bulatan penuh adalah 360. Dia mesti sama rata. Jadi kita seorang akan dapat 60, 60, 60, 60, 60, 60. Jadi kita akan dapat sini adalah 60. Macam tu. Bila kita dapat 60, maka kita boleh dapat koordinat dekat sini. Koordinat kat mana? Sini boleh, sini boleh. Semua koordinat boleh dapat. Kenapa boleh dapat? Sebab bulatan unit. Bulatan unit, setiap koordinat ni diwakili oleh trigonometri. Yang mana X, Y ni, kalau kau tengok X dia duduk kat sini. X diwakili oleh apa? Bertentangan. Bertentangan. Bertentangan sifat untuk siapa? Untuk sin. Sin adalah sifat untuk bertentangan. Sebab bertentangan bahagian hipotenus adalah sin. Manakala Y pula adalah bersebelahan. Bersebelahan. Bersebelahan maksudnya cos. Jadi sin, cos. Itu bertentangan, sin. Sorry, saya salah ni. Bertentangan, sorry, silap. Terbalik. Kalau bertentangan maksudnya tinggi. Tinggi maksudnya paksi Y. Paksi Y, yang ini sin. Terbalik pula sin. Yang ini bawah. Bersebelahan adalah paksi X. Ini adalah cos. Dia cos sin, bukan sin cos. Saya silap. Okey. Jadi kalau dia bagi 60, kita boleh tekan kalkulator kita. Kita boleh tekan kalkulator kita. Berapakah cos 60? Berapakah cos 60? Okey. Jawapan dalam poin boleh. Cos 60 apa tadi? Cuba tekan kalkulator. Cos 60 saya rasa kamu akan dapat kat situ 0.5, betul? 0.5. Okey. Sin 60. Sin 60 yang tadilah 0.866. Dia dua orang tu je cerita dia. Kan? Jadi kita dapat koordinat kita. Untuk koordinat ini, yang depan dia cos, yang belakang dia sin. Maksudnya kat sini akan dapat 0.5, 0.866.
Itu koordinat kita. Untuk sini, apa jadi dekat sini? Nampak? Dia simetri. Sebab hexagon, dia simetri. Bila dia simetri, sini akan jadi apa? Apa koordinat sini akan jadi? X akan jadi negatif. Dia akan jadi negatif 0.5. Y sama 0.866. Macam tu. Ni ke sini, simetri lagi. Dekat B, simetri lagi B kita ni. Apa jadi kat sini? Sini ke bawah. Nampak? Jadi paksi X dia sama. Negatif 0.5. Y dia akan jadi negatif 0.866. C. Apa jawapan C? C kat sini pula. Dia akan jadi paksi X dia positif. 0.5. Tapi paksi Y dia dah jadi negatif. Negatif 0.866. Ini cerita dia pasal bulatan unit. Saya highlight boleh nanti kamu ni bulatan unit bulatan unit, koordinat dia x y, kena hafal kosin, bukan sin cos tak. Cos sin. X mewakili cos, y mewakili sin. Itu cerita pasal bulatan unit. Boleh? Boleh faham ke? Cikgu. Ya. Yang negatif positif tu sebab koordinat dia lah kan cikgu, macam biasa je lah. Macam koordinat dia. Negatif belah kanan, positif atas bawah tu. Betul. Okey. Cuma starting dia lah. Starting dia kita nak dapat berapa? Starting dia. Cikgu. Ya. Saya masih tak faham. Macam mana kita boleh dapat dia 60? Oh, 60 ni. Macam mana dapat 60? Sebab ni hexagon. Hexagon dia 60 sebab tu sini 60. Sudut dia. Sebab dia kata hexagon sekata. Okay, dah nampak. Okey. Cuma soalan ni dia boleh ubah. Selalu saya jumpa soalan bulatan unit dia boleh ubah macam-macam cerita dia. Dia boleh bagi bulatan unit. Kemudian dia bagi koordinat cari sudut. Theta. Contoh dia bagi theta, dia bagi koordinat sini. Kan? Lepas tu kamu kena teka berapa sudut dia. Boleh juga. Nampak? Contoh kalau dia bagi kat sini 0.866, koma dia 0.5. Macam tu. Koordinat dia. Dia tanya. Lepas tu dia tanya, apakah nilai theta? Macam tu. Nampak? Jadi kita boleh lepas buat. Jadi kita hafal kita ini cos, ini sin. Kita ambil mana-mana lah. Contoh kita ambil, okey, kalau sin theta sama dengan 0.5, theta sama dengan sin negatif 1 0.5. Jadi theta kita adalah sama dengan 30 darjah macam tu. Dia boleh tukar-tukar. Dia bagi sudut, cari koordinat, mana-mana dia boleh buat. Macam-macam. Okey. Itu untuk soalan bulatan unit. Okey. Kadang-kadang bulatan tu dia tak bagi bulatan unit. Dia tak bagi bulatan unit. Nampak? Dia bagi koordinat tapi dia bagi bulat. Kena dalam exam boleh jumpa. Contoh, dia boleh bagi je satu bulatan. Kemudian dia tak bagi tu bulatan unit. Maksudnya apa? Jejari dia bukan satu. Jejari dia bukan satu. Betul dia bagi mana-mana, dia bagi contoh sini koordinat. Dia ambil lah koordinat, dia main letak aja koordinat situ. Kan? Apa dia letak? Main letak je lah apa-apa koordinat. Kau main letak je koordinat. Contoh logik sudahlah kan. X kita apa? Kat sini kita ambil negatif kan? Negatif sini ambil negatif 2. Negatif 2, kemudian Y kita kat sini negatif juga. Y kita negatif 3. Menentam macam ni. Contoh. Bila dia bagi macam ni, dia tanya sudut ni, theta. Macam mana nak cari? Nampak? Kalau kamu jumpa macam ni, kamu tak boleh pakai bulatan ini. Kamu tak boleh pakai sin cos sebab sin cos dia limit dia 0 point something je. Dia tak boleh nombor macam ni. Kalau jumpa macam ni, seorang yang cerita dia kena tukar jadi tan. Sebab tan sama dengan sin per cos. Nampak? Jadi sin siapa? Sin Y. Cos siapa? Cos X. Macam tu.
Jadi kita boleh dapat kat situ tan theta kita sama dengan sin kita y, negatif 3/2. Negatif 2. Jadi kita boleh buat tan theta sama dengan 1.5. Kalau jumpa soalan macam ni, ini kebat je. Jadi ambil kalkulator tekan je lah. Theta sama dengan 1 tan negatif 1, 1.5. Cuba tekan kalkulator, berapa dapat? $56.3. Nampak? Tapi adakah theta kita 56.3? Tak. Yang 56.3 ni macam tadi, ini adalah sudut rujukan sini. 56.3. Dapatlah theta kita adalah 180 tambah 56.3. Ini saya pernah jumpa soalan ni. Objektif. Soalan objektif. SPM. Dia boleh kurang macam ni lah. Tapi soalan dia ada objektif. Objektif senang. Dia bagi jawapan dia 56.3. Lepas tu dia bagi 123.7. Lepas tu dia bagi ni apa? 236.3. Lepas tu dia bagi 300 lebih. Macam itulah cerita dia. Soalan itu. Jadi masa benda ni boleh berlaku. Kan? Jadi bulatan unit yang kena hafal paling penting ni. Ini yang kamu kena hafal dekat bulatan unit. Boleh Okay, lebih kurang dia tu. Okay. Sekarang kita tengok seterusnya. Okay, nombor 12 kawan. Kita ada masa lagi. Boleh bincang. 12. Nombor 12 ni betul-betul soalan mencampur minda kan? Kibat Okay. Nombor 12, tengok. Pasukan pancaragam. Tak apa-apa. Yang penting saya nampak ada gambar rajah, iaitu gambar rajah kita ringkaskan dulu gambar rajah tu kepada benda yang kita mudah faham. Dia benda macam ni. Sini. Pusing. Sampai sini. Okey. 300. Dan kita tahu dah macam ni sudut sepadan lah. 60. Okey, lepas tu dia bagi apa? Ada 9 meter. Kedudukan asal dia kata kat sini adalah 50. Lepas tu 9 meter. Sebab kita baca tengok apa soalan ni. Kedudukan baru. Pasukan pancaragam sekolah anda membuat persembahan di padang. Ahli-ahli pancaragam membuat formasi berbentuk bulatan dengan diameter 10 meter. Bila diameter 10 maksudnya 5. Diameter 10, jari dia 5. Okay. Andaikan anda seorang daripada ahli pancaragam tersebut dan kedudukan asal anda ialah 9 meter dari sempadan padang. Okey, 9 meter dari sempadan padang. Baik. Anda bergerak dengan kedudukan baru anda adalah seperti ditunjukkan dalam rajah sebelah. Jika anda dikendaki bergerak ke sempadan padang dari kedudukan baru, berapakah jarak terpendek dalam meter yang anda akan lalui? Dia buat hal. Kan? Dia nak apa? Jarak terpendek ke sempadan padang. Jarak terpendek ke sempadan padang. Okey. Jadi mana jarak terpendek? Ini sepadan padang. Kena faham soalan dulu. Dia nak apa? Jika anda lagi bergerak ke sepadan padang. Okay. Jarak terpendek. Jarak terpendek adalah jarak terpendek sama dengan jarak mencancang. Sudah. Apa benda mencancang ni pula? Mencancang ni maksudnya jarak yang melibatkan 90 darjah. Itu dia akan jadi jarak terpendek. Okey. Jadi kalau dia duduk sini, dia nak pergi ke padang, jarak terpendek macam mana? Straight. Ini panjang ni kita kena cari. Panjang ni yang kita kena cari cerita dia. Sebab itu soalan, kena faham cerita dia. Okey. Jadi kalau kamu tengok bentuk dia kat situ, bentuk dia, kamu nampak bentuk apa?
Cuba tengok, betul apa? Nampak? Saya keluarkan. Apa nama ni? Trapezium, betul? Potong. Berapa sudut? Sebab kita tukar, bentuk ni tukar yang jadi. Sudut dia 60 bang. Okey. Berapa panjang atas semua? Berapa panjang atas semua? Panjang atas semua dia bagi, semua sekali kita dapat, semua sekali 5 campur 9, 14. Semua. Okey. Cuma kat sini kita boleh dapat tak sini berapa? Berapa koordinat kita kat situ? Kan? Dan kita tahu berapa panjang ni? 5. Kenapa? Ni 5. Ni 5. Jari dia 5. Itu jadi dia ada kaitan dengan satu kita panggil dia bulatan unit. Tapi kita tak pakai lah sebab segitiga kita ada kat situ. Bila ada segitiga, boleh tak saya cari panjang X kat sini? Apakah panjang X? Kalau kamu tengok cerita dia, dia adalah bersebelahan hipotenus. Jadi automatik bersebelahan hipotenus adalah cerita pasal cos. Cos 60 sama dengan X per 5. Berapa X? Potong 5 naik atas. Tekan kalkulator. Terus dapat jawapan kita kat situ. 2.5. Nampak? Okey? Itu dapat dia. Boleh faham? Jadi kat sini 2.5. Jadi berapa jarak panjang ni? Dah dapatlah jawapan. Cuba kira. Berapa panjang ni? Berapa jarak terpendek? Dapat dah? Ada dapat? Berapa jarak kita sini? 11.5. Macam mana dapat? 14. Semua tolak aja dengan 2.5. Dapat jawapan 11.5. Cuma apa? Bentuk asal tukar kepada bentuk yang mudah dipahami. Kan? Bentuk asal ni. Okay? Sebab tu kalau dalam exam, kalau dia bagi gambar something, ada padang ke, ada benda apa, kita kena tukar bentuk tu kepada bentuk geometri kita. Kan? Bentuk yang mudah kita buat ikut topik yang kita belajar. Okey? Macam tu cerita. Boleh faham? Ada soalan? Ada soalan kebat ni? Penting. Boleh teruskan ya, tak apa. Nombor 13 kat situ. Okey. Nombor 13 ni dia bagi jadual. Jadual di bawah menunjukkan ketinggian kedudukan Ming Seng dari tanah mengufuk semasa dia mendaiki roda Ferris. Aduh, A. Okey, masa dengan tinggi. Minit, meter. Okey, 02468 20 31 20 9 20. Okey. Berdasarkan jadual di atas, nyatakan jenis fungsi trigonometri yang boleh diwakilinya pula. Dia tanya jenis fungsi trigonometri pula kan. Okey. Apa kita buat? Kita cuba plot. Okey? Kita cuba plot. Bila kita cuba plot, mana satu paksi kita? Kan? Paksi. Biasanya dalam kamu punya jadual untuk graf, biasanya dia memang tetap dah. Yang kat atas ni mesti X.
Yang kat bawah ni mesti Y. Kalau kamu tak tahu, kamu memang bagi jadual, gunakan macam tu. Atas X, bawah Y. Kita boleh plot. Contohnya, bawah X kita boleh plot. Ambil yang lebih kurang. Plot je tak. Dia bagi apa? Paling tinggi 31. Jadi saya akan pakai kat sini 55 lah. 5. Ini 40. 31. 35. 30. 25. 20. 15. 10. 5. Kadang-kadang sifir yang salah. Kosong. Masa kita minit dia ada 0, 2, 4, 6, 8. Lebih kurang ada. Dapat bentuk sudah. Okay, tapi sekata lah. Sekata. 0, 20 tanda. 2, 31. Lebih kurang lah. 31 lebih sikit lah. Kemudian 4, 20 balik. 6, 9, 10 ni tunggu awal. 8, 20 balik. Oh, cantik. Jadi kat sini kita nampak bentuk dia bila bentuk apa? Graf sin. Kita dah boleh lakar lah. Macam tu. Dah nampak? Ini jawapan kita soalan dia tanya. Bentuk apa? Sin. Jadi jawapan A kita adalah sinus. Okey. Seterusnya, jika Y adalah ketinggian, baru dia bagi tahu. Okey. Dan M ialah masa, lakarkan graf yang nyatakan fungsi trigonometri bagi lihat dari maklumat di atas. Okey. Saya pun dah buat habis siap dah. Cuma kat sini kalau kamu tengok bila saya lakar tu lebih kurang ada something yang tak cantik kat sini. Sebab apa saya kosong kat sini. Sepatutnya kosong kita mesti dapatlah ni lakaran. Betulkan balik kalau kamu kosong kena dekat ni pasti Y kita mula kat kosong ni graf kita. Okey, jadi dah dapat graf ni macam mana nak namakan graf dia senang je. Nak namakan graf dia yang pertama kita buat Y sama dengan berapa amplitude. Okay, berapa amplitude kita? Amplitude kita ni daripada tengah ke atas tengok. Berapa amplitude kita? 20 naik ke 31. 20 naik ke 31 maksudnya amplitude kita kat situ 11. Berapa graf? Satu graf. Satu graf C. Okey, yang pertama, tapi kita ada anjakan. Anjakan apa? Anjakan vertikal. Anjakan vertikal kita tengok macam ni. Asal dia dekat sini. 20. Anjakan dia sebanyak daripada kosong ke sebanyak 20. Ini anjakan kita. Berapa? Tambah 20. Dia naik atas. Anjakan kita tambah 20. Jadi itu anjakan. Tambah 20. Okey. Kita tengok. Cuma X suka tengok X. Cuma pilih masa dalam minit. Oh sorry, masa dalam minit. Sini. Kalau dalam minit sepatutnya dia dalam 1 jam apa? 30 minit. 1 jam 30 minit. 1 jam 60 minit cikgu. Apa? 60 minit lah? Silap. 1 jam 60 minit. Okey, kalau 1 jam 60 minit maksudnya sini dia nak 8 minit je dia bagi. Jadi kita kena ambil bahagi dengan minit 8 minit. Sekejap. Ni dia ada ni frekuensi dia tak habis ni. Tak habis frekuensi dia. Sebab yang ni bawah dia bukan 360. Kan? Tapi minit. Kalau kita bahagi 8, 60 bahagi 8. Contohnya
Oh, 360 betul-betul. Ni. Sebab graf kita mesti ujung mesti 360. Jadi dia sampai 8 je, 360 bahagi 8 maksudnya akan dapat 45. Jadi kita punya X kita adalah 45. 45X. Kita letak 45. Dia punya apa kita panggil? Dia punya bilangan graf, frekuensi dia. Dalam 0 sampai 360 berapa graf? Okey. Dia tak boleh pakai jam lah, dia kena pakai memang kena, sebab kalau biasa memang kita ambil 360 kan. Okey. Boleh? Ini lebih kurang lah. Kalau kita buat graf ni lebih kurang untuk ni macam ni. Okey, kita sempat satu lagi. Satu lagi, nombor 14, last. Nombor 14, perhatikan Nombor 14 kat situ, rajah di sebelah menunjukkan sebuah kamera keselamatan di sebuah pagar, di depan pagar sebuah pasarpuri. Dan kita lukis gambar lebih kurang. Gambar penting dia adalah kita buat yang kita faham dalam cerita dia, segitiga bersudut tegak ada saya nampak kat situ. Yang mana ini dia bagi apa tu? S. Sini sudut dia X. Sini 5 meter kan. Ini adalah titik tengah pagar. Oh, okey. Kamera dipasang pada tiang yang terletak 5 meter dari titik tengah pagar. Tulis satu fungsi trigo yang mengungkapkan jarak S dalam M di sepanjang pagar dari titik tengahnya. Ya, kena faham soalan ni. Dia minta apa tu? Mengungkapkan jarak S dalam meter di sepanjang pagar dari titik tengahnya dalam sebutan X. Okey. Bila dia nak S kat sini, yang kita ada adalah 5. Nampak? Jadi, dia nak dalam sebutan X. Apa kaitan semua ni? Tiga-tiga ekor ni. Ini. Apa kaitan dia? Kaitan dia, kalau kamu tengok, ini namanya opposite. Ini namanya adjacent. Satu je kaitan dia, iaitu tan. Tan X sama dengan S per 5. Nampak? Tan X sama dengan S per 5. Soalan nak apa? Ungkapkan S. Jadi kita nak S. Jadi kita potong 5 pergi 4. Jadi kita boleh dapatkan S sama dengan 5 tan X. Okay? S sama dengan 5 tan X. Itu je ke dia tanya? Oh, macam tu je. Satu soalan je. Okey. Lebih kurang macam ni. Hubung kait. Menghubung kait. Okey. Itulah soalan-soalan dalam bahagian ni. Kita dah bincangkan bawah dia apa. Okey. Teroka berjalan kan. Okey. Jadi habislah kita punya latihan. Alhamdulillah kita dah habis topik ni. Kecuali soalan-soalan yang jarang kita jumpa. Jadi kalau kamu ada soalan-soalan yang jarang jumpa, kamu boleh share dengan saya, kita boleh bincang. Minggu depan kita dah, insyaAllah, minggu depan kita akan masuk topik seterusnya, sukatan serakan, iaitu statistik. Kebanyakannya kita akan lukis graf yang melibatkan contoh seperti histogram, ogif dan juga poligon kegerapan. Jadi sampai jumpa lagi minggu depan. Terima kasih. Okay. Hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, ada sedikit kesilapan saya mungkin sangkut-sangkut, saya minta maaf. Dan saya harap kamu dapat jawab dengan baik dalam exam nanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Baik. Baik, sama-sama.